Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan 7 hingga soalan 12 kertas 1 percubaan 2021 bagi negeri Terengganu. Video ini adalah sambungan kepada video yang sebelum ini, iaitu kita telah membincangkan soalan 1 hingga soalan 6. Jika anda belum menonton video tersebut, anda boleh menekan link di bawah description. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan 7A. Soalan ini adalah tingkatan 5/3, iaitu pengamiran. Okay, cikgu rasanya anda semua mesti faham kan? Yang ni ialah topik pengamiran. Kita perlu faham pengamiran adalah apa? Songsangan kepada pembezaan. Pembezaan ini ialah bab 2. Okay, mereka adalah proses yang songsangan. Jadi untuk soalan 7A ni, sebenarnya dia melibatkan kedua-dua topik ni. Nanti saya akan berkongsikan satu teknik menjawab yang senang. Selepas ini, anda boleh menggunakan kaedah ini untuk soalan yang serupa seperti ini. Okey, jadi kita lihat soalan A. Diberi Y sama dengan 4X tolak 1 per X kuasa 2 tolak 3 dan dy dx sama dengan 2gx. Dengan keadaan gx ialah fungsi dalam sebutan X. Cari nilai bagi kamiran dari negatif 1 hingga 1 untuk fungsi gx. Pertama sekali, kita perlu memastikan soalan ini memberikan kita dua maklumat. Nampak tak? Maklumat pertama ialah Y. Maklumat yang kedua ialah dy dx. So, kita diberikan dua maklumat ini dan kita perlu mencari nilai untuk kamiran ini. Boleh faham? Jadi, next time bila kita nampak soalan yang seperti ini, pastikan kita ada dua maklumat ini. Kita ada Y, kita ada dy dx. Sekarang kita perlu berfikir bagaimana nak cari nilai kamiran ini. Okay, di sini cikgu kongsikan satu teknik dengan baik-baik. Pertama sekali kita memerhatikan apa yang terkandung di dalam kamiran ini. Okay, iaitu fungsi gx. Jadi langkah pertama adalah kita perlu tukarkan isi kandungan ini kepada jawapan dy dx. So di sini dy dx adalah apa? Dy dx adalah 2gx kan? Nampak tak? 2gx. Kita perlu fikir cara bagaimana nak tukar isi kandungan ini iaitu gx kepada 2gx. So proses ini dia panggil modify. Okay, kita akan ubah ini menjadi 2gx, tetapi kita tak boleh ubah maksud dia. Maksudnya original ialah soalan ini kan. Kita boleh ubah sesuai, tetapi maksudnya masih dikekalkan. Jadi di sini saya tunjukkan satu cara. Okay, kita nak dapatkan 2gx kan, betul? Kita nak dapatkan 2gx di dalam. Tetapi kalau kita tulis macam ni, salah. Sebab apa? Soalan ni sama dengan ini. Tak sama kan? Sebab ini 1gx, tetapi ini 2gx kan? So, kita tidak dibenarkan untuk ubah seperti ini. Okay, gx dan kita tukar jadi 2gx. So, apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat sesuatu. Iaitu, cikgu akan isi 1/2 di luar. Sebab apa? 1/2 darab 2, kita dapat 1. So, proses ini dia panggil modify. Modify maksudnya kita ubah sesuai, tetapi maksudnya dia masih kekalkan. Cikgu nak tukarkan isi kandungan di dalam tu kepada 2gx. Okey, tapi dengan syarat kita letak 1/2. Boleh faham? Itulah sebab kita letak sama dengan. Kita letak sama dengan bermaksud soalan asalnya sama dengan langkah ini. Maksudnya masih dikekalkan. Boleh faham? Okey, lepas tu kita boleh teruskan. Okey, sekarang 2gx ialah apa? 2gx ialah dy dx. Okey, jadi saya akan ubah 1/2 dari negatif 1 hingga 1. Ini saya akan ubah jadi dy dx. Dan dx ini kita salin. So, di sini sebenarnya cikgu nak beritahu dy dx kat sini kan, ini dx kan. Sebenarnya sini ialah darab. Kalau nampak satu titik di tengah ni bermaksud darab. Dy dx darab dengan dx. So, kalau dy dx darab dengan dx, apa yang berlaku? Kita akan dapat 1/2 kamiran dari negatif 1 hingga 1. Kita akan dapat dy. Sebab dx dengan dx dia akan dimasukkan. Kita tinggal dy saja. Kemudian kita akan cari kamiran seperti biasa. Inilah kamiran apa? Kalau tak tulis bermaksudnya 1. Kamiran 1 dy. Kita akan dapat y. Betul tak? Kalau kamiran 2 dy, kita akan dapat 2y tambah c. Ini panggil kamiran tak tentu sebab dia
tak ada nombor bawah dengan nombor atas tu. So itu perlu tambah C. Kalau kita kamera 1 dy tu, dia akan dapat Y tambah C. Kalau kamera tentu ini, kita tak perlu letak C. Kita hanya perlu tulis Y saja. Boleh faham? So kat sini saya akan dapat apa? Ini 1/2. Kamera 1 dy kita akan dapat Y. Betul? Y. Lepas tu negatif 1 dengan 1 ni kita letak di luar. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Tanya pada diri, Y ialah apa? Y ialah 4x tolak 1 per x kuasa 2 tolak 3. Okey, di sini kena berhati-hati ya. Banyak murid dia akan buat kesilapan seperti ini. Okey, cikgu tunjuk apa yang silap dulu. Okey, banyak murid dia akan buat yang macam ni. Dia akan isi 1 ke dalam Y, isi negatif 1 ke dalam Y tu. So, dia akan tulis 1/2, 1 tolak dengan negatif 1 masuk ke dalam macam ni. So, 1/2 darab 2, jawapan dia 1. So, ini ialah yang salah. Okay, kalau macam ni ialah yang salah. Sebab apa? Kita perlu faham konsep dia. Di sini kita tidak dibenarkan gantikan 1 dengan negatif 1 ke dalam Y. Tidak dibenarkan. Kita perlu faham. Untuk soalan ni, negatif 1 dengan 1 ini sebenarnya apa? Okay, perhatikan ini adalah dx. Nampak? Kalau dx bermaksud nombor ini dengan nombor ini adalah x. Dari x sama dengan negatif 1 hingga ke x sama dengan 1. Okay, dua nombor ni lah x bukan y. Jadi kita tak boleh gantikan dua nombor ni ke dalam y. Faham? Ini adalah salah. So kita perlu guna apa? Y. Y adalah apa? Y dalam sebutan x ialah ini. Jadi kita akan guna ini ganti ke sini. Sebelum kita boleh cari nilai dia. So 1/2 lepas tu 4x tolak 1 per x kuasa 2 tolak 3 dari negatif 1 hingga 1. Okay, lepas tu kita akan selesai seperti biasa. Nah, kali ini kita boleh masukkan 1 ke dalam x sebab memang itu dua nombor ini adalah x, bukan y. Saya boleh tulis 1/2, 1 masuk ke dalam 4 darab 1 tolak 1, 1 kuasa 2 tolak 3. Yang ini saya letak di tepi lah. Yang ini saya letak di tepi. Okay, yang ini yang salah ya. Tolak dengan apa? Tolak dengan kalau negatif 1 masuk ke dalam. Okay, negatif 1 masuk ke dalam. Pastikan kita letak kurungan. Okay, kemudian untuk bahagian ini kita tekan kalkulator saja. Okay, tekan 4 darab 1. Lepas tu tolak 1. Bahagi 1 kuasa 2 tolak 3. So, ini kita dapat negatif 3/2. Tolak kita salin. Yang ni kita tekan 4 darab negatif 1. Lepas tu tolak 1 per negatif 1. Lepas tu kuasa 2 tolak 3. 5/2. Kemudian kita selesaikan ini dulu. Negatif 3/2 tolak 5/2. Negatif 4. So 1/2 dalam negatif 4 kita dapat negatif 2. Lepas ini anda semua boleh guna cara ni untuk selesaikan soalan yang serupa. So di manakah anda mendapat markah? Okey, soalan ni baru 2 markah. Kadang-kadang 3 markah. So 2 markah sebenarnya ialah macam ni. Yang depan-depan ni tak ada markah tapi penting. Okey, untuk kefahaman anda. So dia markah pertama kat mana? Markah pertama kat sini. Kalau kita boleh tukar Y jadi ini. Nampak 1/2 kat luar. Ini. Okay, 1 markah. Dan kalau kita boleh masukkan nombor-nombor ni ke dalam tu. Dan dapat jawapan betul 1 markah. 2 markah. Ni bergantung pada markah yang diperuntukkan lah. Kalau 2 markah memang macam ni lah. Walaupun tak ada markah tapi penting juga. Pastikan anda tulis. So ini adalah soalan A. Jika tak ada masalah kita lihat soalan B. Untuk soalan B. Masih tentang kamera. Diberi bahawa kamera fx dari x sama dengan 2 hingga x sama dengan 5 sama dengan 8. Dan ini kamera hx dari x1 hingga x3 sama dengan 7. Cari nilai kamera 3fx dari x sama dengan 5 hingga x sama dengan 2. So untuk soal ini tak susah. Kita hanya guna hukum kamera saja. Okey, saya dah catat 2 maklumat diberikan. Ini adalah maklumat, ini adalah soalan dia. So untuk soalan B1. First kita lihat apakah fungsi di dalam tu. Fx ke ataupun hx. Sebab sini dia ada 2 pilihan kan.
fx dengan hx kan. So untuk B1 tidak berkaitan dengan hx lah. First kita lihat dia iaitu had bawah dengan had atas tu. Okay. Lower limit dengan upper limit. Sini adalah 25 kan. Maklumat dia 25. Tapi soalan ni adalah apa? 52. So masih ingat tak hukum kameran kita boleh buat tukar dua nombor ni dengan syarat kita letak negatif kat luar. Sebab asalnya dia positif kan. Kalau kita nak tukar dua nombor ni boleh dengan syarat kita letak negatif. Lepas tu kita boleh tukar. Okay. 3fx dx. Kita buat satu persatu. Kemudian kita perlu buat apa? Okay, apakah fungsi yang diberikan untuk maklumat fx kan? Tetapi untuk soalan ni ialah 3fx. Jadi kita perlu apa? Kita boleh tarik nombor ni keluar. Kita akan dapat negatif 3 kamiran 2 hingga 5 fx dx. Kemudian nampak tak? Maklumat ini sudah ada. Maklumat ini ialah maklumat ni. Totally sama kan? Jadi kita boleh gantikan 8 ke sini. Okay, negatif 3 darab dengan 8. Jawapannya negatif 24. Tak susah kan? Boleh ini B1. Kalau tak ada masalah, kita pergi lihat B2. Okay, B2 dia nak apa? Cari nilai P jika kamiran 1 hingga 3 hx tambah px sama dengan 15. So kat sini saya dah salin soalan dia. Okay, ini soalan. Okay, perhatikan di dalamnya dia ada dua fungsi. Satu ialah hx, satu ialah px di dalam tu. Okay, dan sini dia tambahkan. Kita boleh asingkan jadi dua kumpulan. Okay, kamiran 1 hingga 3 ni untuk dua kumpulan ni kan. Kita boleh asingkan. 1, 3 hx dx. Okay, tambah dengan kamiran 1, 3 px dx sama dengan 15. Okay, boleh asingkan. Okay, lepas tu perhatikan, sebenarnya ini adalah apa? Kamera 1 hingga 3 untuk hx kan? Sama kan? Jadi kita boleh gantikan 7 ke sini. So saya boleh tulis 7 tambah dengan, untuk ini P adalah nilai pemarah. Okay, kita nak cari dia. So macam mana? Kita akan kamera seperti biasa. Okay, ini kita akan dapat Px kuasa 2 per 2. Betul kan? Sebab X ialah pemboleh ubah. Sini dx bermaksud x ialah pemboleh ubah. Jadi kalau x kuasa 1, kita akan tambah 1. Jadi 2 per 2. Yang ni 1, 3 kita letak di luar. Boleh? Kemudian kita akan pindah 7 ke sana lah. Jadi 15 tolak 7. Kalau tak tahu, kita tekan saja 8. Okay. So kita tinggal px kuasa 2 per 2, 1 hingga 3. Lepas tu berhati-hati, kita boleh masukkan 3 ke dalam X dan 1 ke dalam X. So kita akan tulis P kurungan 3 kuasa 2 per 2 tolak dengan P kurungan 1 kuasa 2 per 2. Nah ini kita boleh tekan kalkulator. Ini apa? 3 kuasa 2 per 2. Jadi kita dapat 9 per 2P. Yang ni 1 per 2P. Sama dengan 8. So 9 per 2 tolak dengan 1 per 2, kita dapat 4. Maka kita dapat P sama dengan 2. So di manakah kita akan diberikan markah? Kalau untuk B1 dia hanya 1 markah. Sebab ini 4 markah. Sini 1, sini 3 markah. Ini 1 markah. Jawapan betul 1 markah. Okay, kemudian untuk B2, kalau kita boleh dapat ini. Okay, 7 tambah ini sama dengan 15, 1 markah. Kemudian kita boleh masukkan nombor 3 dengan 1 ke dalam tu. Tunjukkan langkah ini, kita dapat 1 markah. Kalau kita boleh dapat jawapan tepat, 1 markah. So, soalnya 4 markah. Okay, so ini adalah soalan 7. Kalau tak ada masalah, kita akan lihat soalan 8. Hakim mengeluarkan 4 biji guli dari sebuah kotak yang mengandungi 5 biji guli putih dan 6 biji guli hijau. Okey ya, so kita dalam satu kotak tu, dia ada 5 biji guli putih. 1 2 3 4 5. Okey, kemudian dia ada 6 biji guli hijau. 1 2 3 4 5 6. Sekarang hakim akan keluarkan 4. Okey, 4 biji guli. So diberi X ialah pemboleh ubah rawak diskrit
X ialah pemboleh ubah rawat diskrit. Ini adalah tingkatan 5 punya topik kan. Dalam bab ini kita ada taburan binomial dan taburan normal kan. So ini ialah di bawah taburan binomial. Kalau kita nampak diskrit tentang binomial. Kalau kita nampak pemboleh ubah rawat serenja itu untuk taburan normal. Okay, dia kata apa? X ialah mewakili bilangan guri putih yang dikeluarkan. Senaraikan nilai-nilai X yang mungkin. X ialah pemboleh ubah rawat diskrit. Kalau kita nampak diskrit maksudnya nanti nilai-nilainya mesti dalam bentuk integer yang boleh dibilang. Maksudnya contohnya 0, 1, 2, 3. Tak akan ada perpuluhan 1.5, 2.5, tak akan macam tu. Okay, kalau normal, yes, dia mungkin ada perpuluhan. Tapi untuk discrete itu, iaitu tentang binomial, taburan binomial. Jadi bila kita nampak discrete, maksudnya dia boleh dibilang. So nilai-nilai X yang mungkin apa? Sebenarnya soalan ini sangat mudah sebab satu markah saja. X sama dengan apa? Format dia macam ni. Pastikan kita tulis simbol set ini. Okay. X sama dengan apa? Dalam set ini kita mungkin ada 0, mungkin ada 1, mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 4. Kenapa mula dari 0? 0 bermaksud bilangan guli putih ialah 0, ialah sifar. Kita keluarkan 4 biji guli. Mungkin dalam 4 biji guli ini semua ialah hijau. Langsung tak ada yang putih. Jadi dia 0. Kemudian mungkin kita keluarkan 4 biji guli. Antara 4 itu mungkin kita dapat 1 yang putih. Seterusnya kita mungkin dapat 2 biji guli putih, 3 dan maksimumnya 4. Walaupun dalam kotak ini dia ada 5 biji guli putih kan. Tapi maksimumnya 4. Sebab apa? Kita hanya keluarkan 4 saja. Jadi jangan tulis 0,5 lah. Sampai 4 saja. Boleh faham? So kalau macam ni, satu markah. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan 8B. Okay, Raja menunjukkan graf bagi taburan binomial. Di sini, nombor 3 ialah bilangan kali percubaan iaitu N. Okay. Manakala P itu ialah apa? Kebarangkalian berjaya iaitu probability of success. Jadi kita lihat soalan nombor 1. Ungkapkan kebarangkalian untuk X kurang daripada ataupun sama dengan 2 dalam sebutan S dan T. So, bila kita nampak graf ini, dia tentang taburan binomial. Dia bukan normal. Kalau kita nampak satu line macam ni, binomial. Kalau normal, dia akan macam ni. Okay, yang macam dalam bentuk loceng. So, dia kata, ungkapkan ini dalam sebutan S dan T. Saya akan salin soalan dulu. X binomial 3P. Saya akan salin ini dulu. Baru kita jawab soalan 1. Okey, kita nak cari Px kurang daripada ataupun sama dengan 2. Kalau kita nak cari ni, kita perlu faham dia melibatkan nilai apa. Okey. Kita nak X kurang daripada ataupun sama dengan 2 kan. Maksudnya kita nak ambil 2, 1 dengan sifar. Betul. Px sama dengan 2, Px sama dengan 1 dan Px sama dengan sifar. Kita akan ambil ini. Nombor 3 ni tidak termasuklah sebab dia sudah lebih daripada 2. Kita nak kurang ataupun sama dengan 2 kan. So kita akan ambil untuk setiap nilai X ini, dia punya kebarangkalian. Kita ada S, kita ada 5/72, kita ada T. Tapi saya akan cadangkan kita tulis macam itu. Px sama dengan sifar tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2. Lepas tu kita baru tanya diri lah. Px ialah sifar berapa? Px ialah 0 ialah S. Jadi saya akan tulis S di sini. Px sama dengan 1. Jawapannya lah. Tak nampak. Jawapannya lah 5/72. Okey. Dan ini Px ialah 2. Jawapannya lah T. Okey. Di sini nombor-nombor kat sini lah kebarangkalian. Nampak P? Kebarangkalian. Okey, so ialah T. Okey, ini ialah jawapan. Px kurang daripada ataupun sama dengan 2 lah. Saya faham. Sebab dalam sebutan S dan T. Ada S, ada T. Kemudian untuk soalan 2, kita nak cari P. Okey, P kat mana? P kat sini. Kita nak cari nilai ni. Okey, bila kita nak cari nilai P ni kan. Sini kita ada banyak maklumat. Tapi kita nak guna yang mana lebih senang. So, cikgu bagi satu cadangan. Either kita guna ini ataupun guna ini. Nombor yang pada permulaan ataupun nombor yang di akhir tu iaitu 3. So untuk nombor pertama ni kita ada maklumat apa? Px sama dengan 0,
sama dengan S. Okey, nilai kebarangkalian untuk X0 ialah S. Kalau untuk akhir itu ialah apa? Px sama dengan 3 sama dengan 125 per 216. So, yang mana kita prefer? Of course, yang bawah ini. Sebab sini ialah, sini tak ada pemboleh ubah kan. Sini ialah nombor. Kalau kita guna ini, nanti kita susah nak cari nilai P itu. Sebab sini kita ada pemboleh ubah S. Okey, jadi saya akan guna yang bawah ini. Lebih senang sikit. Dan kita elakkan guna PX1, PX2. Anda boleh cuba guna dan anda akan faham kenapa saya tak nak guna 1 dengan 2. Okey, kita lebih prefer yang mula-mula ataupun yang akhir. Tetapi masalah ialah ini kita ada nombor yang kita tak tahu iaitu S. Okey, jadi saya akan guna yang ini. So, saya akan tulis PX ialah 3 sama dengan 125 per 216. Kita mesti kena tahu tulis ini dulu dan kita boleh teruskan. Okay, teruskan seperti ini. So, kat sini kita perlu guna itu rumus untuk binomial. Okay, masih ingat tak formula dia macam mana? Px sama dengan A, formula dia apa? NCR, ER, Q ialah N tolak A. Di sini kita perlu faham N itu ialah bilangan kali percubaan iaitu 3 dan A itu ialah bergantung pada nilai ni lah. Kalau ini berapa dan ini berapa. Okey, bilangan kali kita berjaya. So, yang ni lah kebarangkalian berjaya. Inilah kebarangkalian gagal. So, kalau sini A, sini N tolak A. Okey, ambil bilangan kali percubaan tolak dengan A. Kita dapat ini. Boleh. So, kat sini kita nak cari PX sama dengan 3 kan. Maka saya boleh tulis 3 C 3. Boleh faham? Ini ialah N. Ini ialah R. Boleh. Kemudian saya akan ambil kebarangkalian berjaya iaitu P. P kuasa 3. Kemudian Q ialah kebarangkalian gagal. 3 tolak 3 kita dapat sifar. 125 per 216. Kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Dan di sini kita perlu faham 3C3 ini sebenarnya ialah 1. Dan kalilah kalau kita nampak ni 5C5 ke 6C6 semua ialah 1. So, ini kita just ignore sajalah, tak payah tengok. Ini 1, Q kuasa 0 pun 1. Betul kan? Apa-apa nombor kuasa sifar pun dapat 1. So, ini 1, ini 1. Jadi, kita tak payah tengok. Kita hanya ambil yang P kuasa 3 saja. Kemudian, kita nak cari P. Saya rasa semua orang boleh faham. Ini kuasa 3 kita boleh pindah jadi puncak kuasa 3. Nah, kita boleh tekan kalkulator. Terus dapat jawapan. 125. Yang ni 216. Okay, jawapannya 5 per 6. Boleh. Rasanya tak ada masalah kan? Okay, kita hanya guna rumus binomial sahaja. Okay, so di mana kita dapat markah? Kalau untuk B1, kita dapat jawapan betul 1 markah. Kalau kita boleh guna rumus binomial dengan tepat, ini 1 markah. Kalau kita dapat P, 1 markah. Boleh. So, sini 3 markah. Dan tadi itu ialah 1 markah, betul kan? So, jumlahnya 4 markah. Okay, kalau tak ada masalah, kita lihat soalan 9. Baik, untuk soalan 9, ini apa? Tentang tingkatan 4 linear law. Okay, hukum linear. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan BY kuasa 2 sama dengan AX kuasa 3. Dengan keadaan A dan B adalah bermalah. Suatu garis diperoleh apabila persamaan ini ditukarkan kepada bentuk log 2Y sama dengan M log 2X tambah P. Garis ini memotong paksi Y pada Q. Kita nak cari apa? Kita nak cari nilai M. M kat mana? M di sini. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu tukarkan ini. Okay? Kita akan tukarkan bentuk tak linear jadi bentuk linear. So, kita akan mula dari sini. Mula daripada bentuk tak linear, kita akan tukar sendiri. Bila kita dapat jawapan, kita akan bandingkan dengan ini. Bandingkan untuk dapat nilai M. So, saya akan salin ini di bawah dulu. BY kuasa 2 sama dengan AX kuasa 3. Okey, bagaimana nak tukar? Sebenarnya sini kita ada tips. Nampak dia ada log 2 kan? Sini ada log 2 kan?
Jangan kita guna asas lain. Kalau di sini dia bagi tahu log 2, kita mesti guna itu asas 2 tu. So, kita akan letak log 2 di kedua-dua belah persamaan. So, kita akan letak log 2 kat sini. Kali pertama saya letak putih ya. Kita akan letak di dua-dua belah. Okey, sini letak log 2, sini pun letak log 2. Okey, lepas tu kita boleh guna hukum logarima untuk asingkan. Ini satu log kan, kita boleh asingkan jadi dua log. Log 2b tambah log 2y kuasa 2. Sebab apa? Ini adalah darab. Kalau darab, dia boleh asingkan jadi tambah. Ini pun sama. Kalau dia darab, boleh asingkan jadi tambah. So, log 2a tambah log 2x kuasa 3. Kemudian kita boleh buat apa? Pindahkan log 2b ni ke sana. Kenapa nak pindah? Sebab saya nampak format yang diberikan iaitu ini. Kita hanya tinggal log 2y di kiri. So kita pun follow dia lah. Ikut dia. Okay, saya nak tinggalkan ini di sebelah kiri. Yang ini kita pindah ke sebelah kanan. So log 2y kuasa 2. Pindah. Tidak ada apa-apa. Log 2a tolak dengan log 2b. Sebab sini positif kan, pindah jadi tolak tu. Ini kita salin. Okay. Kemudian kita nak buat apa? Yang kuasa 2 ni, sebab sini dia tak ada kuasa 2 kan. So pastikan kita pindah ke depan. 2 darab log 2y. Log 2x ke depan. Dan nombor p ni di belakang kan. So pastikan kita pun ikut dia. Ini kita letak di depan sini. Yang ini kita letak di belakang. So 3 saya letak di depan. 3 log 2x. Okay, saya letak di depan. Yang ini kita salin dulu. Lepas tu kita boleh buat apa? Sebab sini tiap p kan. Maybe kita boleh gabungkan dua ini jadi satu sebutan lah. Log tolak log kan. Dia boleh gabung jadi satu. So 2 log 2y sama dengan 3 log 2x tambah log 2 a per b. Kalau tolak kita tukar jadi bahagi. Dan akhir sekali kita akan bahagikan setiap sebutan dengan 2. Sebab kita nak capai 1 log 2y. Kita nak hilangkan nombor 2 ni. Ataupun kita kata pindah ke sana. So kita tinggal log 2y 3 per 2 log 2x. Inilah 1 kan. 1 per 2. Boleh faham? Kita pindah 2 ke sana. So dengan ini kita sudah berjaya dapat format yang serupa. Okay, format yang serupa dengan ini. Kalau nak senang kita boleh salin ini di bawah. Lebih senang untuk bandingkan. Okay ya, saya salin di bawah. M log 2x tambah P. Kalau macam ni senang bandingkan. M ialah 3 per 2. Pastikan yang lain sama. Jadi M kita boleh kata ialah 3 per 2. Ini saja. Boleh. Ini ialah soalan A. Next, kita lihat soalan B. Dia nak apa? Ungkapkan P dalam sebutan A dan B. Tadi kita sudah dapatkan lah. Nampak? P ialah ini. Tadi kita banding M dengan 3 per 2. Sekarang kita banding P. Kita banding P dengan bahagian belakang ini. So, kita terus dapat jawapan. P sama dengan 1 per 2 log 2 A per B. Okey, kalau ni dah settle, kita boleh lihat soalan C. Diberi nilai A 64, B adalah 2, cari koordinat Q. Okey, tadi dia kata apa? Garis itu potong paksi Y ialah di Q kan. Maksudnya di titik Q itu ialah apa? Contoh lah, contoh Q kat sini kan. Ini Q ialah tentang apa? Pintasan Y. Betul. Nilai Q ini ya, dia koordinat kan. So nanti dia nombor kat sini lah pintasan Y. So sebenarnya ini adalah apa? Format Y MX tambah C. So yang ni P kat sini ialah pintasan Y. Ini bermaksud kalau kita nak cari koordinat Q, kita perlu cari nilai P dulu. Asalkan kita dapat itu pintasan Y, then kita boleh tulis koordinatnya. Boleh faham? So tadi untuk B kan, kita dapat P sama dengan ini. Kita hanya perlu masukkan nilai A dan B yang diberikan kat sini.
Okey, kita pergi cari P. Dan tulis dia bagi A64 ialah 2 kan. Dan kita cari P dulu. 1/2 log 2 64/2. Kemudian kita dapat 1/2 log 2 ini 32. Yang ni 32 kita tukar jadi apa? 2 kuasa 5. Okay, nampak? 2 kuasa 5. Apa kurungan pun tak apa. Okay, 2 kuasa 5. Dan 5 ni boleh pindah ke depan jadi apa? 5 darab 1/2, 5/2. Dan semua orang tahu kan? Log 2 ialah 1 kan? Jadi 5/2 darab dengan 1, kita dapat 5/2. Inilah P. Okay, bila kita dapat P, iaitu pindasan Y, maka kita boleh tulis Q. Q punya koordinat apa? Jangan tinggal jawapan macam ni ya. Pastikan kita tulis Q 0,5/2. Inilah koordinat X. Inilah koordinat Y. Ini hanya pintasan Y. Kalau kita nak koordinat, mesti tulis format seperti ini. Okay, macam ini saja. Tak susah kot. Ini 5 markah. So, di mana kita dapat markah? So, tadi kita tukarkan. Tukaran ini, kalau kita boleh dapat format ni betul, 1 markah. Kita boleh tukar tak linear jadi linear, 1 markah. Dan kalau kita boleh dapat M, 1 markah. Lepas tu, soalan B, jawapan betul 1 markah. Kemudian, kalau kita boleh gantikan nilai A, B dan kita boleh guna hukum logaritma betul 1 markah. Dan akhirnya, kalau jawapan tepat, iaitu koordinat Q, 1 markah. So, jumlahnya 5 markah. Boleh kan? Okay, kalau tak ada masalah, kita akan lihat soalan 10. Baik, untuk soalan 10, Raja menunjukkan sebuah meja bulat dan 7 buah kerusi. Okey, cari bilangan cara 7 orang murid boleh mengambil tempat duduk dengan syarat 2 orang murid iaitu Aini dan Asha mesti duduk bersebelahan. Okay, 2 orang ni dia nak duduk bersebelahan. So, soalan ni adalah tentang pilih atau. Betul tak? So, macam mana? Kita ada 7 orang kan? Kalau kita anggap Aini kat sini. Contoh kalau Aini kat sini dan Asha kat sini. Kalau mereka nak duduk bersebelahan, kita boleh ikatkan mereka jadi satu grup. Okay? Ikatkan mereka jadi satu kumpulan. So, maksudnya di sini kita ada 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3, 4, 5, 6. So, cara dia macam mana? Kalau ikut formula dia macam mana? Kalau kita susun dalam satu bulatan ni, formula dia apa? N tolak 1 faktorial. Kalau kita nak susun sini ada 6 kumpulan kan? 6 kumpulan maksudnya N tu ialah 6. Kita ikat mereka bersama dulu. Jadi nanti kita akan tulis 6 tolak 1 faktorial untuk bilangan cara dia. Kemudian pastikan jangan lupa Aini dengan Asha ini dia boleh tukar. Mereka dua ni boleh tukar. So di sini kita ada 2 faktorial. 6 tolak 1 faktorial darab dengan 2 faktorial. Jadi saya boleh tulis bilangan cara sama dengan 6 tolak 1 faktorial sebab kita ada 6 grup. 6 tolak 1 faktorial darab 2 faktorial. So ini dapat 5 faktorial darab 2 faktorial. Ini boleh tekan kalkulator. 5 faktorial darab dengan 2 faktorial. Okay, jadi jawapan dia 240. Boleh? Ini 2 markah. Okay, so di mana kita dapat markah? Of course yang inilah. Kalau kita boleh tulis dengan betul, kalau kita susun 6 kumpulan macam ni, dan ini 2 faktorial untuk antara Aini dengan Asha. Kalau ini betul 1 markah. Kalau jawapan tepat pun 1 markah. Jumlahnya 2 markah. Okay, boleh kan? 10A. Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi soalan 10B. 6 orang murid akan dipilih. Pastikan kita tahu berapa orang yang akan dipilih. 6 orang yang akan dipilih daripada 9 orang murid lelaki dan 10 orang murid perempuan. Okay, untuk membentukkan satu pasukan dalam permainan, cari bilangan cara membentuk pasukan jika pasukan terdiri daripada murid perempuan sahaja. So, maksudnya 6 orang yang dipilih itu semua ialah perempuan. Okay, cara menulis dia ada banyak, tapi saya akan prefer macam ni.
Mungkin anda lebih senang faham. Kita ada 9 lelaki kan? 9 lelaki pilih sifat lelaki. Daripada 9 orang kita pilih kosong. Sebab langsung tak ada lelaki yang akan dipilih. Darab dengan 10 perempuan kita pilih 6. Saya faham. Dari 9 lelaki kita tak pilih langsung. Daripada 10 orang perempuan kita pilih 6 orang. Di sini kita akan guna darab. Okey, sebab apa? Dan ataupun N. Kita pilih 0 lelaki dan 6 perempuan. So pastikan kita faham dan ialah darab. Kalau atau maksudnya tambah. Kalau kita di sini lah atau maksudnya dia tambah. Tapi di sini kita nak dan. So jawapan dia boleh terus tekan kalkulator 9C0 darab dengan 10C6. Jawapan dia 210. Okey, inilah cara menulis yang pertama. Of course, kalau kamu tak nak tulis 9C0 pun boleh. Ini cara kedua. Kalau kita tulis 10C6 terus pun dapat jawapan ini. 10C6 pun dapat ini. Okey, ini B1 senang kan? Kita pergi B2. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya 5 orang murid lelaki dipilih. Okey, nampak sekurang-kurangnya. Okey, 5 murid lelaki. So di sini kita fikirlah, kita nak pilih 6 orang. Maksudnya maybe kita pilih 5 lelaki dengan 1 perempuan. Ataupun kita pilih 6 lelaki dengan sifat perempuan. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 5 lelaki. Dia boleh 5, boleh 6. Tak boleh 7 lah sebab kita hanya nak pilih 6 orang saja. Okay, so kita ada 2 pilihan. Ini ataupun ini. Jadi kita boleh tulis jawapan dengan cara sama dengan apa? Kita asalnya ada 9 lagi kan? Kita 9C5. 9C5 darab dengan 10C1. Daripada 10 perempuan kita pilih 1 orang. Okay, ya? Pastikan 2 nombor ini jumlahnya 6. Okay? Ini adalah dan. 5 dan 1 jadi 6. Boleh. So kita ada pilihan ini ataupun pilihan ni. So bila saya kata ataupun bermaksud dia tambah. Okay, bukan darab. Okay, faham? So kita ada grup ini dengan grup yang belakang tu. Ini atau itu. Saya lebih baik catat ini ialah atau. Okay, kita nak 9 pilih 6. Saya tulis 9C6. Darab dengan 10C sifar. Okey, sama juga pastikan nombor ni dengan nombor ni jumlahnya 6. Sebab ini dan. So boleh bezakan tak? Dan maksudnya darab. Kalau atau maksudnya dia tambah. Kemudian kita hanya perlu guna kalkulator untuk bahagian ni. 9C5 darab dengan 10C1. Jadi kita dapat 1260 tambah dengan ini. 9C6 darab 10C sifar. 84. Kemudian kita tambah. Jawapan dia 1344. Tak susah kan ini? So di sini di mana kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh dapat jawapan betul untuk B1 1 markah. Kalau kita boleh tuliskan semua kemungkinan. Kemungkinan pertama tambah dengan kemungkinan kedua 1 markah. Kalau kita boleh hitungkan setiap ni betul 1 markah. Dan kalau kita boleh dapat jawapan betul pun 1 markah. So tak susah kan? Jalan kerjanya sangat pendek. Tak susah untuk dapat markah. So jika tak ada masalah, kita akan lihat soalan 11. Selepas Ahmad mendaftar di Instagram, didapati pengikut ataupun follower Ahmad selamai 7 orang. So mula-mula pada hari pertama kan, dia ada 7 follower. Pada hari kedua dia ada 15 orang. So lihat ayat ini, pada hari berikutnya seramai 15 orang lagi mengikut Instagram beliau. Okey, bagi saya ayat ini dia ada kesilapan sikit. Okey, sepatutnya dia perlu kata pada hari berikutnya jumlah orang yang mengikuti Instagram beliau ialah 15 orang. Dia tak boleh kata selamai 15 orang lagi. Okey, kalau kita nanti jawab soalan ABC kan,
kita akan faham bahawa sebenarnya 15 kat sini ialah jumlah. Maksudnya sampai hari kedua tu jumlah pengikut ialah 15 orang. Kalau sampai hari ketiga tu 23. Jadual menunjukkan bilangan pengikut amat dalam tempoh 4 hari. Maksudnya pada hari ketiga tu jumlahnya 23, pada hari keempat tu jumlah 31. Okay, so sepatutnya dia tak boleh kata selamai 15 orang lagi. Mungkin perkataan ni perlu dihilangkan. Bila kita nampak soalan ni, mungkin dia tentang topik janjang ataupun dia tentang fungsi. Okay, sebab kita boleh perhatikan pola perubahan nombor. Setiap kali dia akan tambah 8. So, bagaimana kita boleh tulis tata tanda fungsi? Dia kata, menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan M dalam sebutan T. M dalam sebutan T bermaksud M di sebelah kiri dan T di sebelah kanan. So, contohlah, kita ada M sama dengan 8T, contoh. Okay, tapi macam mana boleh dapat tata tanda fungsi itu? Kita kena lihat pattern dia lah. Untuk memastikan kita senang dapat jawapan, kita perlu memahami hubungan T dengan M kat sini. So, mungkin kita boleh tulis macam ni. Contohlah kita angkat T1. Kita boleh guna konsep itu dalam bab janjang. T1 ialah nombor pertama. Nombor pertama ialah 7 kan? T1 ialah 7. Kita akan senaraikan dia punya nombor, kemudian kita lihat pattern dia. T2 ialah nombor kedua. Nombor kedua ialah 15. Tapi saya tak akan tulis 15. Saya akan tulis 7 tambah 8. Kalau T3 macam mana? Kita tambah 2 kali 8 kan? Lalu dapat 23. Jadi saya akan tulis 7 tambah 2 darab 8. Betul? Sebab 7 tambah 16 kita dapat 23. Kalau T4 kita dapat 7 tambah 3 darab 8. Baru dapat 31. Nampak pattern dia kan? So, kalau ini ada nombor 2, nombor 3, kita boleh bagi dia nampak lagi kemas. Kita letak 1 di sini. Dan sini kita boleh letak tambah sifar darab 8. 7 tambah sifar kita masih dapat 7 kan? 7 tambah 8 kita dapat 15. 7 tambah 16 kita dapat 23. 7 tambah 24 kita dapat 31. So, berdasarkan pattern ni, kita boleh dapat satu rumus. Sini adalah Tn. Kalau Tn, jadi sini kita boleh tulis 7 tambah apa? Ini kalau ini 0123, jadi saya boleh tulis N tolak 1. Dan sini darab dengan 8. Betul kan? Sebab kalau sini 1, sini sifar. Kalau sini 2, sini 1. Kalau sini 3, sini 2. Okay, kalau sini N, maka sini N tolak 1. Dan lepas tu kita boleh permudahkan. 7 tambah 8N tolak 8. Maka kita dapat 8N tolak 1. Inilah Tn. So, bila kita dapat ini, sebenarnya jawapan sudah keluar. Tn ialah nilai M tu. Okay. Yang N kat sini ialah T tu. Jadi, saya boleh tulis M sama dengan 8T tolak 1. Memang proses dia panjang sikit lah. Tapi dia hanya berikan satu markah. So, ada murid tanya saya, cikgu, perlu tak saya buat ini? Ataupun kalau saya tak tulis, saya terus bagi jawapan, boleh ke? Boleh. Kalau anda boleh fikirkan macam mana boleh dapat 7, 15, 23. Kalau ada cara lain, boleh juga. Tapi saya tulis di sini, saya tulis seperti ini untuk membantu semua orang. Sebab cikgu risau anda tak faham kenapa boleh dapat pattern seperti ini. So, kalau boleh dapat ini, satu markah. Ini tak ada markah. Okay, bagi saya sepatutnya dia bagi 2 markah lah. Sebab agak susah sikit untuk perhatikan dia iaitu pattern. Okay, ini soalan A. B. Hitung bilangan pengikut amat pada hari ke-9. Hari ke-9 bermaksud apa? Hari ke-9 bermaksud T sama dengan 9. Kita nak cari M. T9 kita nak cari M. So, sangat senang kan? Tadi kita dapat ini. So, saya akan tulis apabila T sama dengan 9. M tu ialah apa? Isi di dalam sini. 8 darab 9 tolak 1. Dan kita dapat 71. Macam ini saja. Boleh? Ini B. Kemudian C. Pada hari keberapakah? Maksudnya kita nak cari T.
pengikut Ahmad dijangka sekurang-kurangnya seramai 239 orang. Bilangan pengikut sekurang-kurangnya ini. So kita perlu apa? Kita perlu terjemah ayat ni jadi simbol matematik. Bilangan pengikut ialah M kan? Sekurang-kurangnya ialah lebih daripada ataupun sama dengan 239. So berdasarkan ini kita nak cari T. Sebab kita nak cari hari keberapa. So kita akan guna ini sebagai permulaan. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. So M kat sini apa? 8T tolak 1. Kemudian kita pindah 239 tambah 1, 240. Kemudian kita bahagi 8. Kalau bahagi positif tu, simbol ini tak payah tukar. Okey. T lebih daripada ataupun sama dengan 30. So jadi pada hari ke 30. Okey, maksudnya kalau hari ke 30, 31, 32, bilangan pengikut Ahmad ia akan mencapai sekurang-kurangnya 239 orang. Kita akan pilih yang paling minimum lah. Minimum ialah hari ke 30. Jadi kita tulis T sama dengan 30. Okey, so saya rasa semua orang faham. Ini satu markah, ini satu markah. Kalau kita boleh isi 9 ke dalam formula dan dapat jawapan, macam inilah satu-satu. Untuk C, kalau kita boleh tulis ini satu markah, kalau kita boleh dapat jawapan T sama dengan 31 markah. Jumlahnya 5 markah. Okey, inilah soalan 11. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan 12. Ajar menunjukkan sebuah taman rekursi berbentuk segi empat tepat ABCD dengan ukuran sisi 8 meter dan 7 meter. So 7 meter di sini iaitu lebar dan 8 meter ialah panjang. Okay, so ini panjang 8 meter, lebar 7. Aulia bergerak dari satu titik pada AD, Maksudnya kita tak tahulah titik itu di mana. Okay. Supaya jaraknya dari pondok reha P dan Q sentiasa sama. Jaraknya dari P dan Q sentiasa sama. Nampak tak di sini kita ada dua titik P dan Q yang tetap, iaitu pondok. So nanti Aulia bergerak dari satu titik di sepanjang AD kan. Dia mula dari sini. Okay, mula dari sini. So nanti bila dia bergerak, pastikan dia pergi ke mana-mana. Pastikan jaraknya dari P dan Q sentiasa sama. Kita teruskan baca. Andaikan semua titik terletak pada sata kartes. Okey, sata kartes maksudnya kita ada paksi X dan kita ada paksi Y dan kita ada asaran. So dan A adalah titik asaran. Okey, bermaksud A di sini ialah sifar. Cari jarak dari titik mula ke A. Okey, contohnya tadi saya kata inilah titik mula Aulia kan. Kalau ini titik mula, maksudnya kita nak cari jarak ini. Berapa meter? Kemudian kita perlu huraikan lokus pergerakan Aulia dan nyatakan persamaan lokus. So di sini kita ada 3 keperluan soalan. Cari jarak titik mula ke A. Dari sini ke A berapa meter. Kita nak huraikan lokus. Kemudian kita nak nyatakan persamaan lokus. Kalau ini adalah sata kartes kan. Ini adalah sifar-sifar. Bermaksud kita boleh tulis setiap koordinat. So titik-titik di sini. Okay, so kita mula dari mana? Kalau ini A sifar-sifar, sini sampai 3 meter kan. Maksudnya ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Nampak? Ini paksi X. Dan ini adalah paksi Y. Ini sifar-sifar. Ini sifar 3. Yang ini berapa meter? Sini 3 meter. Sini 2 meter kan. Lebar ni 7 meter. Maksudnya ini masih ada 2 meter. Betul? Jadi titik ini adalah sifar 5. Dan D itu ialah sifar 7. Okay, kemudian kita pergi ke sini ya. Ini paksi X kan. Ini sifar-sifar, maka ini 5 sifar. Kemudian dia naik 3 meter. Jadi ini ialah 5, 3. Kita perlu catatkan setiap koordinat. Okay, kemudian ini sifar 7 kan. So bergerak 4 unit. Ini ialah 4, 7. Dan ini ialah apa? Ini ialah 4, 5. Sebab koordinat Y dia 5, koordinat X dia 4. Saya rasa kita dah catat semua koordinat. Okey, so nanti dia kata apa? Jarak Aulia dari pondok P dan Q sentiasa sama. Okey, so sebenarnya ini kita telah belajar di tingkatan 3 PAUD 8.
yaitu locus. Ini apa? Tentang pembahagi. Saya catat di sini ya. Pembahagi dua sama serenjang. Oke, locus dia ialah pembahagi dua sama serenjang. Sebab, nah contohlah tadi saya letak titik mula kat sini sebab saya nak macam ni. Kita boleh sambung P dengan Q dulu, sambungkan. Locus kita ialah garis ini. Garis hijau ni ialah pembahagi dua sama serenjang. Sebab, contohlah saya letak satu titik kat sini lah. Okay, kalau Aulia berada di sini, Aulia dari P, Aulia dari Q, jarak dia akan sama. Kalau Aulia berada di sini, dia masih akan sama. Maksudnya Aulia berada di sepanjang garis hijau ni, dia dari pondok P dengan pondok Q, dia akan sentiasa sama. Kalau Aulia di sini, dia pun masih sama jarak dia. Kita nak cari yang garis hijau ni. Bersama untuk garis hijau ini iaitu pembahagi dua sama serenjang. So macam mana nak cari? Kita dah ada koordinat P dan Q kan. P45, Q53. Saya catat di bawah dulu. P45, Q53. Okey, kita boleh anggap ini. Titik ini panggil M lah. Boleh tak? M. Kita panggil dia MXY. M ialah titik tengah untuk PQ. So, mungkin saya tulis lah. Biar MXY. Kita pergi cari XY dulu. X ialah 4 tambah 5 per 2. X tambah X bahagi 2. Kita dapat 9 per 2. Untuk Y ni, ambil Y1 tambah Y2 per 2. Dapat 4. So, kita dapat koordinat M. Okay, mungkin anda tertanya-tanya kenapa nak cari koordinat M ni. Sebab kita nak cari persamaan garis hijau ni kan. Pastikan kita ada kecerunan. Pastikan kita ada satu titik. So, saya akan guna titik M. Dan kita masih tinggal itu kecerunan belum dicari. Okay, so macam mana nak cari kecerunan hijau? Pastikan kita cari PQ punya kecerunan dulu. Sebab apa? Kalau kita boleh dapat PQ kecerunannya, kita boleh cari kecerunan untuk garis hijau. Okay, so saya akan cari MPQ dulu. MPQ sama dengan apa? 3 tolak 5 bagi 5 tolak 4. Jadi kita dapat negatif 2 per 1, negatif 2. Ini MPQ. Negatif 2 betul kan? Sebab PQ dia turun ke bawah, jadi jawapan dia mesti kurang daripada sifar. Bila kita dapat MPQ, kita boleh guna MPQ darab M2 sama dengan 1. M2 ialah kecerunan untuk garis hijau ini. Sebab dia berserenjang, jadi dia dapat negatif 1. So, kita boleh ganti ke sini. Dan kita boleh dapat M2. Pindah 1 per 2. Boleh. Bila kita ada kecerunan, bila kita ada titik M, okay, M iaitu 9 per 2 dengan 4 tu, kita boleh guna formula apa? Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Ini untuk mencari persamaan locus tu. Jadi saya boleh masukkan dua maklumat ni ke dalam. Okay, Y tolak Y1 apa? 4. M di sini lah M2. X1 ialah 9 per 2. Okay, dan kita pemudahkan 1 per 2 X tolak 9 per 4 dan kita pindah ke sana. Negatif 9 per 4 tambah dengan 4. Dapat 7 per 4. So, ini sebenarnya adalah apa? Kalau nak bagi pemeriksa senang faham, ini kita boleh catat macam ni. Persamaan locus. Dan soalan dia minta apa? Kita perlu jawab semua keperluannya. Kita dah jawab ini sebenarnya. Nyatakan persamaan dah jawab. Uraikan locus ni. Uraikan locus kita boleh kata apa? Kamu boleh kata pembahagi 2 sama serenjang. Pembahagi 2 sama serenjang. Boleh. Asalkan kita boleh dapat persamaannya di atas. Kemudian kita catat ini huraiannya. Dan kemudian kita baru pergi cari apa?
jarak dari titik mula ke A. Titik mula ini kan, sebab tadi kita dah dapat persamaan untuk garis hijau. Sebenarnya ini apa? Pindasan Y kan. So maksudnya tadi kita nampak 1/2x tambah 7/4. Ini ialah C. Betul. Y sama dengan mx tambah C. So maksudnya itu titik ialah apa? 0,7/4. Titik mula itu dia ialah 0,7/4. Kalau kita dapat ini, barulah kita boleh cari jarak. Okey, jarak dari titik mula hingga ke asalan. So hanya ambil apa? 7/4 tolak sifar lah. Betul, ini jarak tegak kan? 7/4 tolak sifar, iaitu 7/4. Jadi saya boleh tulis jarak dari titik mula ke A sama dengan 7/4 meter. Okey, maksudnya kita dah jawab semua kan? Kita ada locus, kita ada huraiannya, kita ada jarak dari titik mula ke A. So, bila dah jawab habis, saya bagi tahu di mana kita boleh dapat markah. Apa itu titik tengah 1 markah? Semua ni baru 1 markah. Dari atas sampai ke turunan ni. Okey, dua-dua ni dapat baru 1 markah. Okey, kemudian kalau kita boleh isi formula dengan tepat 1 markah. Kalau kita boleh dapat jawapan pun 1 markah. Kalau kita boleh huraikan ni 1 markah. Dan kalau kita boleh cari jarak itu pun 1 markah. So jumlahnya 5 markah. Boleh. Ini soalan 12. Okey, jadi video yang seterusnya kita akan bincang soalan 13 hingga soalan 15. Kalau tak ada masalah, kita akan tambahkan perbincangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.